Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bertemu dengan saya lagi di channel Firdaus Ishak. Saya ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru saja menyinggah ke channel ni. Okey, alhamdulillah hari ini saya diberi sedikit rezeki dari sudut masa dan peluang untuk saya kongsikan kepada anda tentang kereta Pro 2 kancil, yang mana masalah dia kereta tak dapat hidup. Walaupun kita dah cek bahagian petrol dan juga bahagian api, tapi dia still tak mau hidup. Sebab apa? So kalau korang nak tahu, korang kena stay tune hingga ke hujung video ni. So kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Tanpa berlengah lagi, jom kita layan intro ni dulu dan kita akan teruskan dengan pencerahan kita. Untuk video kali ni kita ada dapat job kereta kancil lampu petak lampu petak. Tak kisah pun kereta kancil lampu petak ke lampu bulat ke, benda yang saya nak sampaikan ni kita boleh gunakan. Okey. So sekarang masalah untuk kereta ni, dia owner pagi-pagi start enjin. Tengah-tengah running elok je, enjin tak ada masalah. Tiba-tiba mati. Tiba-tiba saja dia mati. So dia start balik. Dia start, kereta terus tak boleh nak hidup. Start sampai battery weak. Okay. So bila dah jadi macam tu, dia panggil kita untuk kita check. Kita pun datang rumah dia, check masalah. First kita tengok untuk bahagian petrol. Okey, sebelum tu saya bagi tahu ini enjin 850 standard, enjin standard auto. Okey. So, apa yang kita buat? First kali kita check AC pump. AC pump dia pump tak petrol untuk naik ke carburetor. Daripada tangki pergi ke carburetor, AC pump ni function ke tak? So bila kita buka hose yang dekat bahagian carburetor ni, yang sini, kita start, minyak keluar minyak keluar. Maksudnya petrol daripada tangki pergi ke carburetor sampai function. Okey, itu satu bab. Kita dah check. Lepas tu yang keduanya, kita tengok dia punya distributor. Kita check dulu dia punya soket warna hijau ni ada datang current. Terus kita check kabel plug dia ni, kita shortkan pada body, ada api. Kita check ada api. Jadi tak ada masalah untuk distributor. Tapi kita pun dah try distributor yang lain yang memang pasti distributor tu elok, pun tak nak hidup kereta ni. Okay. So kita dah tengok bahagian api, kita dah tengok bahagian petrol dia sampai. Bila kita tahu api dia elok, petrol tu sampai, mungkin daripada carburetor ni kita cuba pancing sikit petrol dekat sini. Cabut hose ni, kita tuang sikit kat sini petrol. Lepas tu kita start. Pun tak nak hidup juga. Okey. Okey, selain tu dekat bahagian belakang ni ada satu switch untuk carburetor punya. Kalau korang on kunci, cuba on kunci, dia akan ada bunyi. Cuba on kunci. Dia ada bunyi ketek. Matikan. Lagi sekali. Matikan. On. Okey, agak-agak boleh dengar lah. Okey, kalau kata ada bunyi tu, bunyi switch tu, maksudnya dia function. Okey. Sekarang kita dah buat pemeriksaan 3 tempat. Switch, AC pump pergi ke carburetor. Kita dah pancing minyak kat carburetor. Kita dah cuba distributor. Lepas tu kita try juga plug. Plug pun tak ada masalah. Maksudnya
Pelak dia memang pelak dah lama, tapi kita try tukar pun memang tak ada masalah lah. Sepatutnya pelak kalau dia problem, mungkin sama ada dia boleh jadi letup-letup ke macam tu lah. Tapi ni kita cuba je kan, mana-mana lah tahu dia nak dijadikan asbab. Okay, so kita dah tukar pelak pun sama juga, memang tak settle. Dan benda yang lebih mendalam lagi, kita cuba buat, kita test pressure untuk dalam ruang pembakaran. Okey, kat sini dia ada 3 lubang plug. 1, 2 dan yang ketiga tu 1, 2, 3. Jadi kita nak tengok dia punya kompres pada ruang pembakaran dia tu tinggi ke tak. Paling-paling tak dia mesti nak kena dapat 100 ke atas. Okey. So yang ini kita dah pasang pada piston nombor 1. Jadi kita akan tengok berapa dia boleh pergi meter ni. Okey, start. Dah. Okey, 50. Maksudnya kompres dia tak cukup. 50 kompres dia tak cukup Okay, right. Ni baru kita tengok piston nombor 1. Kita tengok pula piston nombor 2. Mana kan? Cukup kan? Okay, bila kompres kurang, jadi masalah dia berlaku pada dalaman, bukan bahagian luar, bukan pada carburetor ataupun distributor ataupun kabel plug ke atau sebaliknya, bukan yang bahagian luar. Ini bahagian dalaman enjin. Okay, start. Dah. Okay, lebih sikit, 50 lebih sikit je pun, tapi tak cukup juga. Okay, alright. Yang ketiga, piston nombor 3. Padahal kereta ni dia tak ada buat apa-apa pun, standard je, tak ada modify apa-apa. Tengah-tengah panaskan enjin pagi-pagi, mati terus, tak boleh hidup. Dah kuat Okay, alright, baik. Untuk piston yang nombor 3 kita tengok. Okay dah. Okay, pun 50. Sepatutnya dia boleh naik pergi sampai 125. Lebih kurang macam tu lah. Jadi bila kompres kurang, kita kena cek bahagian dalaman. Bahagian dalaman kita kena buat top overhaul. Bila top overhaul, kita kena cek sama ada valve dia sompek ke, masalah daripada valve ke, atau kalau yang lebih berat lagi, bahagian ring pada bahagian blok. Kalau dia dah kacau pada bahagian blok, itu memang nak kena overhaul. Kalau bahagian head silinder sahaja, itu kita buat top, kita set up head sahaja. Kadang-kadang boleh jadilah valve sompek ke. Tapi ni sekarang cerita dia 3-3 dia tak cukup mampat, dia lost compress. Jadi apa yang kita nak buat, kita kena buat top dulu, kita kena check valve dia. Kalau kata head elok, kita akan pergi pada bahagian blok. Benda ni semua kereta boleh dicakapkan semua kereta korang boleh gunalah ilmu ni. Tapi kalau yang pelik-pelik sikit macam rotary ke, tu janganlah.
Kalau rotary engine pun dah lain. Ini kita cerita macam Proton, Pro 2 ke kan. Toyota, Honda, dia memang ada valve, dia ada piston. Jadi konsep ni korang boleh ikut lah cara dia ni. Okay. So itu saja. Kita belum dapat selesaikan masalah, tapi sekurang-kurangnya korang tahu benda-benda luar ni benda yang kita kena check dulu sebelum kita pergi bahagian dalam enjin. Macam ni dia dah penyakit dia dah dalam enjin. Memang dah tak boleh nak diselamatkan lagi lah. Itu saja. Sekarang kereta ni kita dah siap pasang. Kita buat top overhaul. Kita setting dia punya valve dia, valve. Lepas tu kita nak tengok hasil dia lah. Okay. Sekarang saya dah cocok. Tiga-tiga plug kita dah buka. Satu tu kita dah cocok untuk test. Lagi dua ni kejap lagi akan menyusul. Kita tengok yang ini dulu. Start. Okey. Dah. Nampak 150. Nak dibandingkan dengan yang sebelum. Itu nombor 1. Kita pergi pada piston plug nombor 2. Plug ke piston ke, maksudnya lubang yang nombor 2 lah. Nombor 1 pressure dia cukup tinggi dah. Okay, start. Okay, cantik. Pun 150. Masih lagi atas 125. Lubang nombor 2. Kita pergi pada lubang nombor 3. Okay, start. Okay dah. So kesimpulannya, dia punya valve dia bocor. Kita cuma buat top. Kita tak perlukan overhaul. Kita grand valve balik, settle masalah. So sekarang untuk bahagian dalaman dia dah ada pressure, dah ada tekanan, minyak, api semua memang cantik. Dan saya pasti memang boleh hidup. Kalau korang tak percaya, kejap lagi ni saya tunjukkan enjin ni dah hidup. Saya pasang dulu plug dengan kabel plug. Sekarang kabel plug dengan plug kat dalam sana kita dah pasang. Okay, start. Hanya satu kali kick sahaja settle dia dah boleh hidup. So itulah keputusannya. Pressure tinggi, api, minyak semua cantik, dan dia boleh hidup. Alright. Alhamdulillah, selesai sudah kerja kita. Kita selesaikan masalah kereta Pro 2 kancil yang tak hidup. Walaupun petrol naik dan spark plug dia ada api, tapi dia tak nak hidup. Jadi kita dah dapat selesaikan masalah. Benda ni bukan untuk kereta Pro 2 kancil je, tapi semua kereta kita boleh gunakan lah cara ni. Okay. So kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya harap dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk like dan juga komen di ruang bawah untuk penambahbaikan diri saya dan juga video yang akan datang. Share kepada rakan-rakan anda jika korang rasa video ni bermanfaat. Tak rugi pun kita kongsi ilmu sama-sama. Yang baik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang buruk datangnya daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap untuk video kali ini. Bertemu dengan saya lagi untuk next video. Assalamualaikum.